Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 5 KSSR Semakan. Okey, SK. Okey, jadi hari ini kita nak sambung tajuk kita. Okey, tajuk baru yang pasal manusia iaitu tulang tajuk baru yang kita buat di sekolah rendah. Selama ni tak pernah lagi kita belajar sekolah rendah untuk tajuk ni. Okey, kita sambung dengan muka surat ke-22. Kita dah belajar berkenaan dengan tulang-tulang hari tu. Hari ni kita belajar berkenaan dengan kedudukan sendi. Apa itu kedudukan sendi ni? Kita tengok sikit yang atas sebelum ni kita belajar apa? Kita belajar tentang tulang kan. Tulang belakang apa semua kan. Hari ni kita nak sambung kedudukan sendi. Okay, Ravi memartikan model rangka manusia. Tengok model rangka tu kecil je model tu Cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia ni bersambung? Macam mana tulang ni boleh bersambung? Nampak dia zoom in kat sini. Ni sambungan dia kan. Cikgu dia kata, tulang-tulang kita bersambung atau bertemu pada sendi. Contohnya, dua tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Ni tulang, ni tulang. Ni tengah-tengah ni namanya sendi. Itulah sendi. Okey. Sendi ialah, apa dia? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Dua atau lebih tulang. Maksudnya tulang bertemu tulang, tengah-tengah tu sendi lah untuk bergerak-gerak tu. Okey. Mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rangka manusia di bawah. Okey, awak boleh zoom juga kotak ni juga kalau dalam buku teks awak tu untuk melihat kedudukan sendi manusia. Okey, ni gambar dia. Okey, berpandukan rajah rangka manusia ini, sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Kat sini kan dia dah bulat-bulatkan kedudukan sendi manusia. Nampak tu pada leher ada antara tengkorak dengan badan kan bawah kan rangka. Tulang rusuk kan, sangkar rusuk. Okay, kat sini pun ada antara tulang tangan kan. Kat sini antara tulang atas dengan tulang bawah. Kat sini antara jari-jari kita dan beberapa bahagian ni. Okay, kat situ dia ada tunjuk. Okay, mari kita lihat. Inilah tadi kedudukan sendi kita iaitu bahagian-bahagian cantum lah semua Okay, kita tengok pada fungsi pula. Kenapa sendi ni ada? Kenapa kita kena sendi? Tak boleh kita buat tangan tu panjang je terus. Kenapa Allah tak cipta tangan tu panjang je tak ada sendi? Kenapa nak kena ada bahagian sendi? Patah-patah. Kan? Macam bahagian tu terasing-terasing. Kenapa? Jadi, sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita fahami situasi yang berikut. Cikgu dia kata, cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Dapatkah Ravi membengkokkan tangan? Mengapakah saya tidak boleh membengkokkan tangan saya? Dia tak boleh nak bengkokkan tangan dia sebab anduh tu dia keras kan. Jadi Ravi tidak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Dekat dia punya siku tu kan tak boleh gerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang manusia kalau tak ada sendi. Sebab itulah kita ada sendi, boleh gerak angkat tangan, angkat barang. Cuba kalau tegak panjang je macam Ravi tu, macam mana nak gerak kan? Tegak je nanti macam robot Okey. Perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Okey, bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh badan mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu? Tengok main bola. Tangan gerak ke belakang, kaki ke depan. Menari pun sama dengan leher dia, dengan kat tangan, sendi tangan dengan dia punya jari. Kemudian orang yang bermain papan luncur tu, lutut dibengkokkan, tangan diangkat. Jadi itu semua memerlukan sendi. Sebab itulah mereka boleh buat pergerakan kerana mereka mempunyai sendi pada tulang. Antara tulang. Jadi sendi ni membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okey, membolehkan pergerakan untuk bergerak dan kebolehlenturan tubuh. Kita boleh lentur-lentur badan kita tu, terutama macam menari tu, dengan kerana adanya sendi. Alright. Okey, kita sambung lagi. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Sendi lain-lainlah cara dia. Macam kepala. Kita tengok kat bawah. Sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Kita boleh gerakkan kiri kanan. Dan kita boleh buat ke belakang, ke tepi, kiri kanan. Boleh putar ke atas, ke belakang, ke tepi, ke kiri, ke kanan. Tapi kita tak boleh pusingkan muka kita ke belakang. Kan? Jadi ada bahagian-bahagian tertentu lah. Okey. Itu contohnya. Kalau tangan pula, sendi bahu pula, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Kita boleh angkat tangan kita ke atas, angkat tangan kita ke depan, angkat tangan kita ke tepi. Tapi kita tak boleh lah angkat tangan kita ke belakang.
Okey. Kemudian, sendi pada bahu, tulang bahu kita ni, membolehkan kita melakukan pergerakan tangan ke belakang. Bukan yang tadi saya kata tak boleh ke belakang tu, maksudnya kalau dua-dua tangan kita nak pegang kita punya pinggang dekat belakang melalui atas kepala, tak boleh dah kan. Yang ini boleh. Okey. Sendi pada tulang bahu membolehkan kita bergerakkan tangan ke belakang. Itu angkat macam main baseball tu kan. Yang kita buat ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran macam dalam gambar tu. Ini sendi lah. Semuanya menggunakan sendi. Okey. Okey, sendi pada tulang lutut dan pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Sendi pada tulang. Jadi kita kena ingat sendi pada tulang dan lutut bolehkan kaki dibengkokkan. Kalau tulang bahu bolehkan tangan ke depan ke belakang. Kan? Sendi tulang bahu dengan tulang tangan tulang belakang tadi boleh kiri kanan. Kepala sendi dia boleh pusingkan dan gerakkan kepala secara pusingan atau putaran. Jadi ini semua kena ingat. Apa fungsi setiap sendi itulah. Jadi sebenarnya kita tak payah ingat pun, kita tahulah kita pegang kalau tulang leher kita tu macam mana, tulang bahu dengan tulang belakang macam mana, kalau kaki dengan tulang pinggul, lutut dan pinggul, apakah guna dia untuk bengkokkan kaki dan diluruskan. Macam itulah. Jadi kita tengok sendirilah, kita faham sendiri. Bila kita tengok diri kita nak jawab soalan, kita tengok okey ni untuk apa kan. Jadi berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang ditunjukkan, kita nyatakan fungsi sendi dia. Apa fungsi sendi ni? Jadi fungsi sendi adalah untuk membolehkan pergerakan dilakukan. Kan? Okey, itu secara generalnya lah. Okey, tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Awak tengok tangan awak tekan. Okey, pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Kenapa agak-agak kat tangan kita ni ada banyak jari, tulang yang yang asing-asing. Dia kenapa tak jari tu dia panjang terus 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dekat jari kita ni, contoh jari kita tu je ada 1, 2 kan. Satu jari tu je dia patah 2. Kenapa? Dah tentulah kerana membolehkan kita menggerakkan tangan untuk memegang barang. Cuba bayangkan kalau tangan kita, jari kita tu panjang-panjang satu je. Dia tak ada dekat tengah-tengah jari tu tak ada sendi. Boleh tak kita nak buat genggaman? Tak boleh. Tangan kita tegak je nanti. Kan? Jadi guna dia. Jadi apakah pada pendapat kamu tu, kita boleh jawab supaya kenapa banyak tulang? Supaya banyak sendi yang boleh digunakan untuk menggerakkan tangan dengan lebih cekap. Supaya banyak sendi yang boleh digunakan untuk menggerakkan tangan dengan lebih cekap. Okay, sebagai contoh, untuk pegang makanan lah. Untuk pegang barang kan. Dapat bayangkan Jadi kepentingan sistem rangka manusia. Kenapa penting sangat sistem rangka manusia ni? Tak boleh ke kalau tak ada rangka? Dah tentulah rangka tu kan tulang badan kita kan. Okey. Sistem rangka sangat penting pada tubuh kita. Perhatikan situasi di bawah. Bangun semua kat sekolah kan. Selamat pagi cikgu. Dia bangun. Bila dia bangun, kalau kita tak ada tulang belakang, kita tak boleh nak bangun. Jadi apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Manusia tidak dapat bangun dan berdiri. Itu jawapan dia lah. Okey. Okey, situasi pertama tadi kan. Ini situasi pertama kat sekolah. Situasi yang kedua, okey, apakah yang terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tak ada sistem rangka? Tadi kita boleh bergerak, berdiri. Kan? Kalau tak ada sistem rangka, apa jadi? Manusia macam dalam gambar tu kan. Lembek lah manusia, tak ada rangka. Sebab tulang rangka ni akan membentuk badan kita kan. Okey. Jadi yang ketiga, apa akan terjadi jika kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Allah dah cipta setiap satu tu memang ada fungsi dia kan. Jadi kalau bayangkan dekat kepala kita tak ada tulang otak, tak ada tengkorak. Kena bola pun boleh pecah. Otak kita tu boleh terganggu kan. Jadi apa akan terjadi? Maka otak kita mudah cedera. Okay, otak kita mudah cedera. Jadi bila otak kita cedera, kita akan hilang segala-galanya. Kan, bila otak kita tak berfungsi, habislah kita. Okay? Yang keempat, apa akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Awak jalan-jalan turun tangga, tiba-tiba terjatuh, jatuh ke bawah. Awak tak ada organ dalam awak tak ada sistem rangka, awak tak ada sangkar rusuk tu. Jatuh ke bawah nanti habis awak punya perut, awak punya paru, awak punya jantung, awak punya hati semua bertebaran kat dalam badan tu Sebab itulah cantik ciptanya tulang rusuk ataupun tulang belakang, semua tu kepala ada tengkorak kan. Okey. Jadi berdasarkan situasi di atas, mengapakah sistem rangka penting kepada tubuh manusia? Sistem rangka penting kenapa? Jadi jawapan dia,
Sistem rangka manusia penting kerana membantu manusia menjalani kehidupan seharian dengan lebih selamat dan melindungi organ badan. Okey, membantu manusia menjalani kehidupan lebih selamat dan melindungi organ badan. Banyak lagi jawapan sebenarnya, bukan jawapan itu saja. Okey, itu untuk kita berbincangkan dalam kelas lah. Okey, jadi aktiviti RIA, model rangka manusia PAK21, aktiviti ni aktiviti berkumpulan. Okey, alat dan bahan dia komputer. Kena pakai komputer lah. Capaian internet, pencetak, gunting, plastisin, kad manila, pita pelekat dan nota berpelekat. Okey, kalau cikgu suruh bawa barang-barang ni kan mesti seronok. Nak buat apa ni? Tapi takkan nak buat komputer pergi sekolah kan? Jadi mungkin kita boleh buat kat makmal komputer lah. Kita cari capaian internet untuk kita cetak gambar tulang. Jadi langkah-langkah dia, cari gambar rangka utama manusia melalui internet, cetak dan gunting gambar bahagian rangka manusia tersebut. Kemudian kita secara bergilir-gilir dalam kumpulan kan, kita sambungkan setiap gambar pada bahagian dengan menggunakan plastisin yang mewakili sendi. Kita potong, kemudian kita sambungkan dengan plastisin. Itulah sendi dia. Kita nak belajar kan macam mana sendi dia kan. Kemudian kita buat apa? Lekatkan gambar rangka utama manusia di atas kad manila. Okey, letakkan yang kita dah buat tadi tu, kita susun, kita letak kat atas kad manila, kita tampal. Kemudian kita labelkan fungsi setiap rangka utama dengan menggunakan nota berpelekat. Ini fungsi rangka utama dululah. Okey, maksudnya kita buat sendi pakai tanda liat, tapi kita label tu rangka utama tadi tu, yang ada tengkorak, sangkar rusuk, tulang kaki, tulang tangan tu kan. Kemudian ketua kumpulan akan bentang hasil kerja. Ahli kumpulan akan bergerak untuk melihat hasil kerja kumpulan lain. Maksudnya dalam kumpulan tu nanti seorang akan stay, akan duduk dekat situ untuk bentangkan kumpulan ahli kumpulan lain. Contoh ada 4 orang, 3 orang lagi akan pergi kumpulan lain untuk dia dengar pembentangan daripada kumpulan lain. Ini nama dia, kalau nama yang popularnya adalah 2 stay, 4 stray. Maksud kalau ada 6 orang, 2 stay, 2 akan duduk kat situ, 4 akan bergerak. Tapi kalau macam ni, aktiviti macam ni, mungkin aktiviti kumpulan kecil, ketua je akan berdiri tegak kat situ untuk membentangkan kepada orang lain yang akan datang, dan ahli-ahli kumpulan akan pergi ke kumpulan lain. Okey, ni adalah salah satu aktiviti PAK21. Okey, yang pertama A, jelaskan fungsi semua rangka utama manusia. Yang jawapan ni ada dekat video yang sebelum ni. Okey, video yang sebelum ni, fungsi rangka utama manusia tadi kita pun dah jawab pun hari tu dekat soalan video ni. Jadi awak boleh tengok video sebelum ni, bilangan yang sebelum ni berkenaan dengan fungsi tengkorak, fungsi tulang rusuk, fungsi tulang belakang, fungsi kaki, tulang tangan kan. Jadi awak boleh tengok pakai video sebelum ni. Okey, yang kedua, nyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Sendi, hari ni kita belajar pasal sendi untuk memudahkan pergerakan. Ataupun apa, kita tengok balik ke atas tadi, nak dapat jawapan lebih tepat, kita semak. Fungsi sendi tadi, dia cakap secara general, ada tak kat sini? Okey, sendi, ni fungsi dia. Membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Ni. Okey, itulah fungsi sendi. Muka surat 23. Okey, boleh Alright. Jadi saya rasa ada lagi tak? Okey, sampai situ dulu. Okey, kita tengok nota. Nota kepada guru. Sebagai alternatif, guru boleh mengimbas QR code untuk memuat turun gambar tulang sistem rangka utama manusia untuk kegunaan dalam aktiviti. Mungkin kalau cikgu awak buat, dia boleh printkan dan awak boleh jawab soalan ni berpandukan yang print. Ingat ini adalah berkenaan dengan tulang, baru lagi tajuk ni, jadi memang sangat seronok kalau awak belajar. Tahniah untuk awak kerana dapat dapat topik yang menarik ini. Okey, jadi kita sampai muka surat 27 dulu. Sebentar lagi ataupun kelas akan datang, nantikan video terbaru dari saya berkenaan dengan sistem peredaran darah manusia, muka surat 28 buku teks. Okey, sampai sini dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.